Video ini dibuat atas tujuan berkongsi ilmu semata-mata. Ia tidak dibuat untuk menghina atau menjatuhkan kredibiliti mana-mana pihak, organisasi atau jabatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syihabuddin. Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe. Kalau belum tekan butang berkenaan, tekan butang itu sekarang. Jika ada video-video yang bermanfaat, insya-Allah akan ada di feed YouTube anda. Sahabat-sahabat, baru-baru ni jadi viral berkaitan tentang isu Asy'ariyah tidak bertuhan ataupun seumpama dengannya. Jom kita tengok video berkenaan terlebih dahulu. Kita ni nak memastikan adakah pegangan kita ni mendapati hidayah petunjuk itu menurut yang dibacakan tadi, yang kita 17 kali minta hidayah kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, dan Allah sebutkan wa anna hadza siratal mustaqim. Al-Quran ini benarkah yang kita imani itu bahwasanya mendapati ini? Jika kita mendapati itu, maka kita bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kitalah yang dapat rahmat itu. Itulah kehendak syariah itu. Sementara saudara-saudara kita yang tidak sama dengan kita, katalah Asy'ariyah. Saya ingin menggunakan istilah ini. Apabila kita jumpa orang yang cacat, apa kita sebut? Ada kita panggil cacat, itu ghibah. Ada hadis dhaif. Hadis dhaif ni tapi boleh beramal dengannya daripada kita melaksanakan ghibah. Kita semua tahu doa ni, iaitu alhamdulillahilladzi najjani atau afani mamma ibtalahu bi. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan aku daripada apa yang ujian kepada mereka itu. Semestinya demikian jugalah perasaan kita. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allah telah menyelamatkan aku daripada ujian yang berlaku kepada saudara-saudara kita orang-orang sufi, orang-orang Asy'ariyah, orang-orang yang selalu saya sebutkan mereka ini sebenarnya tak ada Tuhan pun. Sebab bagi mereka itu Tuhan itu antara ada dengan tak ada. Jangan sebut ada, jangan sebut tiada. Ini adalah pendapat Mansur Maturidi kan. Jadi hendak rahmati Allah, ini persoalan hidayah Allah Subhanahu wa taala yang penting kita rasakan iradah syariah ni supaya kita pegang perkara itu, iaitu banyak Asy'ariyah yang perlu kita tahu. Tuhan mereka ini apa? Tuhan mereka tidak ada depan, tidak ada belakang, tidak ada kiri, tidak ada bawah, tidak ada atas, tidak dalam makhluk dan tidak di luar makhluk. Itulah Tuhan mereka yang mereka rasa mesti ini ditekankan dalam kehidupan itu. Kita semua tahu perkara ini dan saya pernah berpegang seperti ini. Hasilnya saya rasa kosong. Saya sendiri pernah berakidah seperti ini, tapi hasilnya saya rasa kosong. Maknanya Tuhan tak ada lah. Dan pernah saya berakidah bahwa Tuhan ada di mana-mana. Dalam diri saya ada Tuhan. Maknanya seperti masuk kepada Allah, halas anal haq, aku jadi Tuhan. Jadi kalau ada istilah pembesar seperti dahulu, jangan dalam-dalami pelajaran akidah ini boleh gila buatnya. Mungkin pelajaran inilah nak jadi Tuhan atau Tuhan tak ada. Bagi kita ahli salaf sangat mudah. Iqra bismi rabbik, bacalah dengan nama Tuhan menjadikan dirimu. Aku ni makhluk Tuhan. Kita makhluk Tuhan ni, kita tahu kita ciptaan Tuhan, ada satu nikmat yang besar. Okey, baik sahabat-sahabat, kita dah menonton video berkenaan sama-sama tadi dan kita berikan reaction kita pada hari ini insya-Allah. Sahabat-sahabat, sebenarnya beberapa hari dah video ini tersebar di media sosial dan ada beberapa ustaz kita dah angkat isu ni. Tetapi hari ini baru saya ada kesempatan untuk memberikan ulasan terhadap isu ini. Pertama sekali, bila ustaz tadi sebut saudara-saudara kita yang tak sama dengan kita, ia adalah perkataan yang bagus yang kita selalu perlu untuk sebutkan kepada orang ramai, iaitu orang-orang yang berselisih dengan kita, boleh jadi mereka itu juga ada perselisihan-perselisihan yang berat dan juga ada perselisihan-perselisihan yang ringan. Mereka termasuk dalam kalangan saudara-saudara kita yang telah disebutkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Siapa saja yang sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mereka adalah saudara kita Islam, sama-sama macam kita. Sahabat-sahabat, selain daripada apa yang kita dah tengok tadi, ada beberapa perkara yang sangat bodoh yang saya fikir ia dikeluarkan oleh seorang yang dianggap sebagai ilmuwan. Kenyataan-kenyataan macam ini, ia akan mengeruhkan lagi suhu perselisihan di dalam kalangan umat Islam. Apabila anda berada di dalam satu posisi, satu pentas yang mana umat memuliakan kamu, bahkan anda berada di satu pentas yang dianggap sebagai pentas ilmuwan di sebuah negeri yang sangat mengutamakan ilmu, para penceramah tidak dipilih secara sembrono untuk bercakap mengikut suka hati apa yang dia nak cakap sahaja. Oleh sebab itu anda perlu berdisiplin dalam bab ni. Kalau awak tak berdisiplin, saya akan memberikan wajah yang buruk kepada agama dan juga manhaj yang mahu dikempen kepada orang ramai. Sahabat-sahabat, ustaz ini mengatakan bahawa dia membawa manhaj yang benar, tetapi secara hakikatnya beliau sedang membawa satu anggapan, tanggapan, assumption yang buruk dan salah kepada pihak bertentangan. Anda mungkin fikir anda sedang menghujat Asy'ariyah,
Tetapi kemudian anda sendiri pun tidak yakin dengan kenyataan anda. Mulanya awak sebut berkaitan tentang Asy'ariyah, tiba-tiba di hujung awak pun dah pening. Asy'ariyah ke Maturidiyah dekat situ. Sedangkan ada pandangan yang Asy'ariyah bersetuju dengan Maturidiyah dan pandangan Maturidiyah bersetuju dengan Asy'ariyah, dan ada pandangan yang mereka berselisih di antara satu sama lain. Bila awak nak hujat satu kumpulan, awak pastikan awak sebut pada kumpulan yang tepat. Saya dan ramai yang belajar di pendidikan Sijil Tinggi Agama Malaysia, STAM, mempelajari akidah Al-Asy'ariyah di dalam manhaj dan pengajian kami. Bahkan ia turut diajar di kebanyakan tempat di pelosok negeri Perlis. Saya ke Al-Azhar pada tahun 2009 juga atas bantuan zakat daripada negeri Perlis. Dengan maksud Perlis sangat menghormati dan juga menggalakkan pengajian dan pendidikan, termasuklah pengajian dan pendidikan berteraskan kepada kefahaman Al-Asy'ariyah. Silibus Al-Asy'ariyah inilah yang saya pelajari sejak daripada sekolah menengah di negeri Johor, dan saya sehingga pada hari ini berpegang dengannya. Jika anda berpegang kepada Tauhid Rububiyah, Tauhid Uluhiyah, Tauhid Asma' wa Sifat, kemudian diringkaskan dengan nama Tauhid 3 atau Usul Salasah, silakan, dan saya tidak ada masalah dengan hal berkenaan. Silakan, dan awak namakan ia dengan manhaj salaf. Silakan, saya tidak ada masalah dengan pembahagian itu. Tetapi anda juga perlu tahu, Al-Asy'ariyah juga membahagikan silibus pengajiannya kepada 3 bahagian, dan kita juga ada Tauhid 3. Apa dia? Kita belajar tentang ilahiyat, iaitu berkaitan tentang keimanan kepada Allah dan juga sifat-sifatnya. Kita belajar tentang nubuat, iaitu beriman kepada para rasul, para nabi serta sifat-sifatnya. Dan yang ketiga, kita belajar dan juga beriman dengan sam'iyat, berkaitan tentang perkara ghaib dan perinciannya. Inilah Tauhid 3 menurut kami. Tidak pernah disebutkan oleh sesiapa pun bahawa Asy'ariyah tidak bertuhan atau tiada Tuhan atau seolah-olah tiada Tuhan. Hanya penceramah ini sahaja yang mengada-adakan perkara yang tidak ada. Bahkan telah memburuk-burukkan Al-Asy'ariyah pada darjat yang tidak sepatutnya dalam keadaan hal itu bukan bersifat tertutup. Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Isra ayat 36. Allah Ta'ala kata, وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مسؤولا. Dan janganlah kamu sebut apa yang kamu tidak tahu, kerana pendengaran, penglihatan dan jantung hati kamu semuanya akan dipertanyakan, dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Seseorang yang memahami secara salah terhadap satu pandangan akan memberikan kesan yang buruk kepada orang yang mendengar. Tidak salah untuk mengkritik, tidak salah kepada awak tak setuju dengan Al-Asy'ariyah, tidak salah, tetapi jangan memberikan kenyataan yang bohong dan tidak betul. Selaku agamawan yang memfokuskan isu akademik, kita mestilah memfokuskan kepada kebenaran. Asy'ariyah adalah salah satu daripada kelompok yang mempertahankan Allah sebagai Tuhan dan mengesakan Allah di dalam ibadah. Dalam bab ilahiyat, kami bertukus lumus menggunakan pelbagai dalil, sama ada dalil itu adalah dalil naqli ataupun dalil aqli, bagi untuk membuktikan kewujudan Allah. Apabila anda mengatakan bahawa Asy'ariyah tidak bertuhan atau seumpama dengannya, ini telah bercanggah dengan asas pengenalan dan asas akidah Al-Asy'ariyah. Memang kita tidak nafikan ada perbahasan tentang al-mawjud dan al-ma'dum di dalam Al-Asy'ariyah, Maturidiyah, bahkan Mu'tazilah. Tetapi ia adalah perbahasan yang mahu untuk membungkam fahaman yang salah daripada kalangan ahli-ahli falsafah yang salah menggunakan akal. Anda kena tahu musuh mereka pada ketika itu. Mereka sedang berkonfrontasi dengan ahli falsafah dalam bab itu. Lalu terma-terma yang digunakan ialah terma-terma yang sesuai untuk dibahaskan. Yang sama juga terma yang dibawa oleh ahli falsafah. Kalau awak tak faham dan tak lulus, jangan salahkan silibus. Salahkan diri sendiri yang tidak mampu meneliti dan tidak mampu untuk memahami. Perbahasan maujud dan ma'dum ada dalam perbincangan Al-Asya' dalam kitab-kitab ulama Al-Asy'ariyah. Ia adalah perbincangan yang awal-awal dalam sebahagian kitab, seperti dalam kitab Khulasah Ma Yura Min Fahmi Kalam oleh Al-Allamah Syekh Muhammad bin Ayyan
Al-Marzuq Asy-Syafi'i, salah seorang tokoh daripada Al-Azhar. Kalau sahabat-sahabat nak dapat kefahaman umum berkaitan tentang asya' ni, sahabat-sahabat rujuk perbahasan objek menurut ahli falsafah. Kemudian barulah sahabat-sahabat akan dapat faham konsep al-mawjud dan al-ma'dum, iaitu keberadaan dan juga ketiada beradaan. Saya di Sekolah Menengah Agama Kerajaan Johor sebelum ini telah diperkenalkan benda ni, isu asya' ni, pada peringkat awal pengajian kita lagi. Seperti mana ilmu hadis perlu dipelajari dengan sistem dan kefahaman yang betul dan tersusun, demikian jugalah ilmu kalam. Ia perlu dipelajari dengan tersusun. Faham satu bab, baru lari ke bab seterusnya. Kalau asas hadis sahih pun awak tak tahu dan tak faham, macam mana anda nak terjun terus di dalam memahami isu balaghat az-Zuhri? Kalau kaedah asal bagi perkara ibadat, al-aslu fil ibadah at-tauqif pun awak tak tahu, macam mana awak nak bahaskan tentang maqasid asy-syariah? Jadi kena baca satu, faham dulu, kemudian baru masuk bab seterusnya. Asy'ariyah berpegang bahawa kita mampu mempercayai kewujudan Allah dengan menggunakan akal fikiran manusia, yang mana ini telah bercanggah dengan apa yang dibawa oleh ahli falsafah yang mengatakan bahawa ketidakwujudan Tuhan dengan menggunakan akal, ataupun mereka mahu untuk menyatakan kelemahan sifat Tuhan dengan menggunakan logik akal. Asy'ariyah menentang hal ini. Ahli falsafah menyatakan bahawa alam ini adalah qadim, iaitu memang telah sedia ada daripada awal dan tidak akan berakhir. Tetapi Asy'ariyah mahu membuktikan bahawa alam ini ada permulaannya dan ada pengakhirannya. Siapakah yang memulakan alam ini? Allah dengan kuasanya. Bilakah ia akan berakhir? Setelah diputuskan oleh Allah. Oleh sebab itu, perbahasan ini bermula dengan perbahasan al-asya', kemudian dia bawa pergi kepada isbat hadathi alam, dan berakhir dengan kesimpulan Allah adalah asya' ataupun objek, dan kewujudan Allah sangat istimewa kerana tiada bersangkut kepada sebelum dan selepas terma Adam. Allah adalah qadim dan kekal, azali, abadi. Inilah yang menjadi pegangan Asy'ariyah, yang awak juga pegang benda yang sama. Kalau awak rasa penjelasan Asy'ariyah ini terlalu meleret dan tidak bermanfaat, maka tinggalkan dia. Tak wajib pun untuk bertukus lumus memahami metodologi Asy'ariyah. Ramai saja yang belajar dekat Al-Azhar tapi tak lulus-lulus subjek tauhid ilmu kalam. Pasal apa? Sebab ini adalah perbahasan akademik yang memerlukan kepada kecerdasan akademik. Tetapi apabila anda mahu mengkritik Asy'ariyah, pastikan anda tahu punca masalah dia dekat mana. Jangan awak merapu lebih sangat. Tidak pernah sekalipun Asy'ariyah memahami bahawa Allah ini tiada, tetapi Asy'ariyah mendatangkan pelbagai dalil akli dan nakli bagi membuktikan kewujudan Allah serta kewajipan beribadah kepadanya. Asy'ariyah berada dalam kelompok ahli falsafah untuk membela akidah yang dibawa oleh para salafus salih. Jika salafiyah ialah orang yang mengikuti 3 generasi awal, maka sudah pasti Asy'ariyah termasuk dalam kalangan salafiyah. Kita bawa apa yang menjadi pegangan salafus salih. Kita bela prinsip yang dipegang oleh salafus salih. Apabila kelompok Athariyah mengambil pandangan untuk tidak berbicara tentang perbahasan falsafah, beriman kepada Allah dengan had nas semata-mata, ketika itu Asy'ariyah mengambil jalan berbeza untuk mempertahankan agama daripada terbelit dengan kelompok falsafah. Lalu mereka mengambil hujah sehingga menuju kepada jalan nas Al-Quran dan As-Sunnah, yang akhirnya memberikan kemenangan kepada kedua-dua kelompok. Oleh sebab itu, perhatikanlah apa yang kita mahu sampaikan. Perhatikanlah apa yang mahu kita bicarakan. Jangan sampai awak menyebutkan sesuatu yang memberikan satu fahaman yang salah kepada satu kumpulan yang lain. Awak nak ikut pandangan awak, sila, tak ada masalah. Kalau awak nak kritik pandangan orang, pastikan kritikan itu benar. Jangan membawa satu assumption yang boleh memburuk-burukkan sesama Muslim pada perkara yang tidak patut. Lalu kita perlu berbalik kepada apa yang tak disebut pada permulaan. Saudara-saudara kita yang tak sama dengan kita. Wallahu ta'ala alam. Adakah anda dapat sesuatu ilmu yang bermanfaat pada hari ini? Jika anda rasa video hari ini bermanfaat, tekan butang share. Semoga orang lain juga mendapat manfaat yang sama. Terima kasih banyak. Jumpa lagi dalam video reaction seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.